Selamat sejahtera, saya ucapkan buat Ustaz Syahidil serta rakan-rakan yang sedang menonton video saya pada hari ini. Saya Syazwan Lelaki Syukri akan membentangkan ataupun menceritakan mengenai aplikasi pemikiran moral. Baik. Banyak situasi yang boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran moral pada hari ini. Tidak kisahlah dalam profesion seorang guru maupun doktor, penjawat awam yang lain. Sebenarnya aliran pemikiran moral sangat dekat dengan diri kita. Mahupun kita sebagai student, kita juga dekat dengan aliran pemikiran moral dan mungkin kita juga boleh menggunakan aliran-aliran pemikiran moral ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harian kita. Baik, kalau kita lihat aliran pemikiran moral ini banyak digunakan oleh golongan profesional. Misalnya kita lihat guru, mereka menggunakan aliran pemikiran moral ini sebagai salah satu cara mereka mendekatkan diri dengan pelajar mereka sendiri. Begitu juga dengan para kaunselor ataupun pakar kaunseling. Mereka juga menggunakan aliran pemikiran moral supaya mereka lebih dekat dengan customer mereka dan juga para tentera, doktor, wartawan dan sebagainya. Jadi kita lihat apakah yang diertikan maksud pemikiran moral itu sendiri. Baik. Kalau kita lihat pemikiran moral, kita pecahkan kepada dua definisi, iaitu yang pertama pemikiran. Pemikiran itu sendiri ditarifkan sebagai perihal berfikir oleh seseorang sebagai alat perkembangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ia bermaksud macam mana ataupun bagaimana seorang itu memikir menggunakan deria pemikiran mereka untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin ada strategi ataupun formula yang telah ditetapkan oleh seseorang dalam menyelesaikan segenap masalah. Jadi itu adalah pemikiran. Manakala perkataan moral ataupun frasa moral pula diertikan sebagai ajaran atau pegangan buruk dan baik suatu perbuatan, kelakuan, kewajipan atau cara berkelakuan yang berasaskan baik buruk suatu akhlak. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Jadi saya kira perkataan moral ini tidak asing lagi kepada masyarakat luar, khususnya kepada pelajar-pelajar di sekolah rendah maupun sekolah menengah, kerana mereka juga didedahkan dengan pendidikan moral yang menyumbang kepada akhlak ataupun membina kelakuan yang baik daripada usia bangku sekolah hingga mereka besar kelak. Jadi inilah tarifan pemikiran moral itu sendiri. Baik, seterusnya kalau kita lihat pernyataan masalah yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah bagaimana pemikiran berdasarkan aliran-aliran pemikiran moral ini mempengaruhi cara berfikir masyarakat. Adakah masyarakat itu empati sepenuhnya? Adakah pemikiran masyarakat itu rasional sepenuhnya? Jadi kita akan lihat bagaimana pemikiran mereka ini berdasarkan aliran-aliran pemikiran moral yang telah ditetapkan. Seterusnya, bagaimanakah guru khususnya dapat mengaplikasikan pemikiran-pemikiran moral ini dalam situasi pengajaran? Adakah pemikiran-pemikiran ini sekadar menjadi bahan PDP di sekolah ataupun diaplikasikan dalam diri untuk mewujudkan satu suasana keadaan masyarakat yang bermoral. Jadi itu persoalan yang saya bawakan melalui video saya pada hari ini. Baik. Kalau kita tengok, aliran pemikiran moral terdapat 4. Iaitu yang pertama, naturalis. Yang kedua adalah emotivis. Yang ketiga adalah intentionis. Dan keempat adalah rasionalis. Sebenarnya, keempat-empat pemikiran aliran ini membawa makna ataupun membawa suatu keadaan yang berbeza. Ada ciri-ciri yang hampir sama tetapi pembawaan indikatornya adalah berbeza. Jadi kita akan lihat satu persatu apakah yang dibawa, apakah yang dimaksudkan dengan naturalis, emotivis, intuitionist, rationalis. Jadi sama-sama kita memahami lebih dekat
perkataan ataupun maksud yang dibawakan oleh 4 aliran pemikiran moral sebentar tadi. Baik, kalau kita lihat yang pertama adalah naturalis. Baik, naturalis ni apa? Naturalis ni adalah satu aliran pemikiran yang menggambarkan suatu dalam keadaan sebenar. Nama lagi natural. Dia tak ada positif, dia tak ada negatif, dia berada di tengah-tengah. Dia natural. Jadi, ia menggambarkan satu pemikiran yang sebenar. Dia memikirkan keadaan yang sebenar. Jadi dalam pemikiran ataupun aliran pemikiran naturalis ini, ahli falsafah bersetuju bahawa manusia adalah rasional secara tabi'i atau semula jadi berbanding dengan haiwan. Maksudnya, manusia ini adalah makhluk yang mempunyai rasionalnya membuat suatu keputusan semula jadi. Kerana apa? Kerana manusia ada akal. Berbeza dengan binatang. Kerana itulah ahli falsafah bersetuju apabila mengatakan bahawa manusia adalah rasional secara semula jadi. Sejak azali lagi. Jadi ini pemikiran naturalis yang dibawakan. Seterusnya, secara tabi'i ataupun secara azali, manusia mempunyai kebolehan untuk membentuk dan mengekalkan hubungan peribadi. Mereka dah ada suatu identiti yang boleh mengekalkan hubungan peribadi dengan masyarakat untuk membuat keputusan dan sebagainya. Jadi itu adalah maksud naturalis, aliran pemikiran moral yang pertama. Baik, kita bergerak yang kedua, iaitu aliran pemikiran emotivis. Baik, kalau kita dalami maksud emotivis, kita lihat perkataan depan emo itu sendiri. Emotivis berasal daripada perkataan emosi. Emotivis, emosi, yang merujuk kepada kebangkitan perasaan. Apabila kita bermain dengan emosi, kita bermain dengan perasaan. Marahnya, sedihnya, gembiranya, apa lagi, kecewanya. Jadi ia bermain dengan emotivis ataupun bermain dengan emosi, perasaan manusia itu sendiri. Kerana kita tahu manusia adalah makhluk yang diberikan emosi sejak azali, perasaan sejak azali. Kalau kita lihat bayi waktu kecil dahulu menangis dengan sendirinya kerana ada emosinya, kerana ada perasaannya. Sama ada perasaan tidak puas hati, kecewa dan sebagainya, itu terpulang kepada suatu keadaan. Jadi aliran pemikiran emotivis ini merujuk kepada sikap manusia yang suka bertindak mengikut perasaan atau emosi. Kalau dunia moden pada hari ini, kita melihatkan bahawa golongan perempuan ini suka marah golongan lelaki. Kerana apa? Kerana dikatakan perempuan ini bertindak mengikut perasaan, tidak bertindak ikut rasional suatu keadaan itu. Berbeza dengan golongan lelaki yang kurang marah, yang kurang emosi, kerana mereka bertindak mengikut akal dan juga fikiran. Itu adalah subjektif. Kerana bagi saya apabila kita bermain ataupun untuk membuat keputusan, sebenarnya ia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bagaimana kita menilai suatu keadaan ataupun situasi, dan bagaimana ataupun bagaimana kita mengolah pemikiran kita untuk mendapatkan jawapan. Jadi emosi ini akan menyebabkan kita ataupun mempengaruhi kita untuk membuat keputusan. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka, kata-kata dan tingkah laku. Kalau kita lihat, mungkin ada pengalaman kita dimarahi oleh bapa ataupun guru sendiri, pembawaan riak wajah mereka ataupun gaya badan mereka mencerminkan yang mereka itu sebenarnya sedang marah. Jadi inilah yang dikaitkan dengan emotivis. Bagaimana mereka mengolahkan perasaan mereka ataupun keputusan mereka dalam bentuk emosi, marah kita. Kalau orang tua tu dahulu kata marah kerana sayang. Kalau hari ini marah kerana mereka tidak bermoral. Jadi dua keadaan yang berbeza. Jadi inilah yang dibawakan oleh aliran pemikiran emotivis itu sendiri. Baik, kalau kita lihat yang ketiga adalah intuisionis. Baik, apa itu intuisionis? Ialah satu proses melihat dan memahami secara spontan. Maksudnya, apabila dia melihat suatu keadaan
yang tidak tergugah oleh seseorang, dia akan melakukan keputusan, dia akan berfikir secara spontan, secara terus berdasarkan keputusan ataupun keadaan yang ada di depan mata dia. Ini ada kaitannya dengan bisikan hati. Contoh kalau seorang itu melihat seorang pengemis di tepi jalan, dia melihat dan memahami secara simpati dan empati keadaan gelandangan tersebut. Jadi, dia mengikut bisikan hati supaya menghulurkan bantuan, memberi sedikit derma dan mungkin memberi kata-kata motivasi kepada gelandangan ataupun pengemis tersebut. Jadi, inilah yang dibawakan oleh intercessionis bahawa dia melakukan satu keputusan berdasarkan keadaan semata-mata. Dan kemudiannya berdasarkan bisikan hati, rasa simpati dan empatinya disebut. Jadi intuitionist ni adalah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu. Kemunculan idea yang meledak-ledak secara tiba-tiba dalam memberikan taksiran terhadap suatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. Jadi, analogi yang saya berikan iaitu mengenai dengan seorang melihat seorang pengemis ataupun gelandangan tersebut adalah salah satu contoh yang boleh saya kaitkan dengan intercessionis kerana seseorang itu melakukan keputusan secara spontan, tidak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa lampau maupun peristiwa-peristiwa dalam teori, tapi keadaan secara praktikal dia melakukan keputusan melalui juga keputusan hati ataupun bisikan hati. Jadi itu yang dikaitkan dengan intercessionis. Baik. Yang terakhir adalah pemikiran rasionalis. Baik, kalau kita lihat perkataan rasionalis, dia sebenarnya berasal daripada perkataan rasio yang bermaksud reason ataupun sebab. Reason ataupun sebab. Rasional. Sebab apa kita melakukan suatu perkara? Kerana ada rasionalnya, ada maknanya. Jadi, inilah yang dibawakan oleh perkataan rasional itu sendiri. Baik, kalau kita lihat, rasional adalah segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua, menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran rasional yang waras dan logik. Manusia yang waras akan menggunakan akal fikirannya untuk penalukan, membuat keputusan dengan bijak, menyelesaikan masalah. Mereka cipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan manusia sejagat. Misal kata saya seorang yang mengadili dua keputusan yang berbeza. Saya tidak boleh menghukum seorang ataupun individu A dengan individu B suka hati kerana saya tidak mempunyai bukti ataupun sumber-sumber mengapa perbalahan tersebut berlaku. Jadi secara rasionalnya saya memerlukan bukti yang kukuh. Saya memerlukan budi bicara yang kukuh. Jadi cara kita berfikir ataupun fikiran kita untuk menakluk suatu situasi ini adalah cara berfikir seorang itu dalam keadaan rasional. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan kerana apabila seseorang itu berfikir secara spontan ataupun dipengaruhi oleh keputusan, rasionalnya tiada. Tiada rasional dan tiada kewajarannya. Apabila kita bermain dengan rasional, kita juga bermain dengan kewajaran. Adakah wajar kita melakukan perbuatan tersebut? Dan adakah juga tidak wajar apabila kita melakukan hubungan tersebut? Jadi pemikiran rasional ini banyak memerlukan persoalan-persoalan untuk melahirkan jawapan-jawapan yang rasional dan tidak boleh dipertikai oleh masyarakat lain. Jadi inilah kualiti pemikiran rasionalis yang ada. Baik. Persoalan daripada video saya pada hari ini, bagaimanakah aliran pemikiran moral ini dapat membantu profesion sebagai seorang guru terutamanya? Adakah guru memerlukan aliran pemikiran emotivis semata-mata, rasionalis semata-mata ataupun yang lain-lain? Jadi kita akan lihat seorang guru sebenarnya memerlukan aliran pemikiran moral yang bagaimana. Baik. Sebelum kita bergerak kepada seorang guru itu memerlukan aliran pemikiran moral yang mana satu, kita perlu melihat ciri-ciri guru itu sendiri terlebih dahulu. Yang ingin saya ketengahkan di sini adalah ciri-ciri sikap ataupun dalam bahasa Inggeris attitude.
kemahiran guru itu sendiri, skills. Kemudian ilmu, knowledge yang ada pada guru tersebut. Keempat, daya penyesuaian ataupun adaptability. Seorang guru itu berada di suatu tempat. Dan kelima adalah ketahanan, endurance, ketahanan dia. Baik, kalau kita lihat yang pertama, sikap. Guru mestilah sentiasa bersikap positif supaya dapat membantu menghadapi cabaran dengan yakin dan lebih bersemangat. Jadi guru ini memerlukan sikap sebegini. Kedua, proaktif. Individu perlu mengambil inisiatif dan bertindak tanpa perlu diarahkan. Bersikap terbuka, menerima idea baru dan bersedia untuk berubah apabila diperlukan. Maksudnya guru perlu proaktif daripada semasa ke semasa supaya kekal relevan. Perlu mempunyai fikiran terbuka untuk mendapatkan pendapat ataupun untuk membuat satu inovasi dalam kehidupan sehari-seharian. Seterusnya, guru perlu mempunyai semangat ataupun sikap empati supaya dapat memahami dan berempati dengan perasaan orang lain, khususnya para pelajar. Yang terakhir adalah bertanggungjawab, memegang tanggungjawab atas tindakan dan keputusan guru. Ini ciri-ciri seorang guru di bawah tajuk ataupun di bawah ciri-ciri sikap. Seterusnya, kita melihat dari segi kemahiran ataupun skill yang diolahkan oleh guru tersebut. Guru perlu kaya dengan sikap ataupun komunikasi, kualiti komunikasi. Kerana komunikasi ini mampu menyampaikan idea dengan jelas dan efektif supaya murid lebih faham apa yang sebenarnya dibawakan oleh guru itu sendiri. Supaya komunikasi ataupun tidak berlakunya informasi, tidak berlakunya kesenjangan informasi yang berpanjangan. Terusnya, penyelesaian masalah, kemampuan untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Guru perlu mempunyai sikap sebegitu. Pengurusan masa, kerjasama, teknologi. Inilah kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh seorang guru dalam profession seorang guru tersebut. Baik, yang ketiga adalah ilmu, knowledge. Guru tanpa ilmu ibarat guru yang memberikan informasi yang kosong. Dalam keahlian memahami bidang atau subjek tertentu dengan mendalam, perlu mendalam. Sebab itu guru perlu adanya pendidikan yang tinggi selain daripada akhlak dan adab. Seterusnya, ilmu untuk pembelajaran berterusan, kesedaran global, kritikan pemikiran serta inovasi. Ini yang diperlukan oleh guru dalam aspek ilmu. Yang keempat adalah daya penyesuaian ataupun adaptability. Ketahanan terhadap perubahan. Maksudnya kalau guru-guru itu dipindahkan ataupun guru itu diminta untuk melakukan sesuatu, guru itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cepat. Kedua adalah flexibility, pembelajaran cepat, ketahanan emosi dan penerimaan oleh seorang guru itu terhadap keadaan sekeliling. Kerana budaya di Malaysia berbeza-beza. Jadi adaptability itu adalah penting dalam kehidupan masyarakat ataupun khususnya kepada guru. Dan terakhir sekali ketahanan, endurance. Guru mesti tekun, berusaha keras walaupun menghadapi rintangan. Itu adalah seorang guru, memang tidak lari. Kesabaran, mampu menunggu hasil tanpa mudah berputus asa. Yang ketiga adalah kekuatan mental. Guru juga memerlukan kekuatan mental supaya tidak tumbang ataupun tertekan dengan kritikan-kritikan sumbang daripada orang luar. Komitmen, seterusnya kekuatan fizikal. Kerana fizikal ini mempunyai daya tahan, kerana seorang guru ini memerlukan daya tahan fizikal untuk melaksanakan aktiviti atau tugas yang memerlukan usaha fizikal. Baik, jadi ingin saya simpulkan, sebenarnya guru lebih cenderung memerlukan aliran pemikiran rasionalis. Kerana apa? Kerana guru dikehendaki untuk rasional dalam memutuskan suatu keputusan. Saya bagi satu analogi yang mudah ataupun satu situasi yang mudah. Seandainya seorang murid tersebut tidak hadir ke sekolah semata-mata kerana seorang murid itu tidak mempunyai wang, tidak mempunyai belanja harian serta makanan di rumah. Jadi memaksa seorang itu tidak datang ke sekolah. Adakah seorang guru perlu terus marah dengan menghedik pelajar tersebut? Tidak perlu. Kerana dengan adanya rasional simpatinya, guru tersebut akan memujuk, bahkan boleh membantu seorang pelajar tersebut. Jadi untuk membuat keputusan, rasional adalah perkara yang pertama guru perlu ada. Yang kedua adalah emotivis.
kita perlu empati ataupun simpati dengan keadaan murid tersebut. Bukan sahaja semata-mata kita memerlukan pertolongan dari segi kewangan, malahan dari segi kata-kata motivasi sudah cukup untuk mahu perubahan dalam kehidupan murid itu tersebut. Yang ketiga adalah, yang paling penting adalah interventionist. Melahirkan guru yang peka dan cekap dengan keadaan murid. Apabila guru itu melihat keadaan yang sedih ataupun keadaan yang memerlukan bantuan oleh murid, guru boleh menghulurkan bantuan secara terus kepada pelajar tersebut tanpa mengambil kira bantuan-bantuan yang bakal boleh disumbangkan. Jadi inilah aliran pemikiran yang saya kira 3 terpenting daripada 4 yang ada, iaitu rasionalis, emotivis dan intentionist. Jadi saya kira itu sahaja pembentangan yang dapat saya lakukan. Terima kasih.